Khabar angin. Tuanku kata Ismail Sabri ni sama je dengan, ni bukan tuanku cakap, saya dengar khabar angin. Mungkinlah antara sebab kenapa dengar cerita tuanku marah dengan Mak dengan Muhyiddin ni, kerana kononnya dengar cerita tak betul ni tuan-tuan. Dengar cerita katanya dua-dua ni sama penipu. Tuan-tuan dua-dua ni sama penipu. Last sekali mereka menipu satu sama lain sendiri. Itulah nak kena faham. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, walaupun mereka merancang, harap boleh dapat jadi Perdana Menteri balik. Last sekali akibat daripada perancangan dia, kemudian ditambah dengan kluster-kluster, macam-macam kluster yang mensabotaj UMNO. Last sekali UMNO dah lah tinggal 26 kursi, campur dengan BN yang ada 4. Last sekali apa jadi tuan-tuan? Last sekali yang berangan nak dapat jadi Perdana Menteri balik pun tak dapat. Marah tak dia? Mesti dia marah, sebab dia pun tak duduk dalam kabinet. Cuba kalau dia diberikan jawatan Menteri Mentor oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, agak-agak ada tak dia keluar kenyataan popet kata apa, ini apa ni, cinta terlarang ke apa benda ke? Tentu tak ada, sebab tak dapat jawatan tuan-tuan, tak dapat apa yang diinginkan. Dan lagi bahaya, dah tiba masa nak jadi kluster mahkamah. Ada seorang ni tuan-tuan tak jauh juga, ada lagi di Kota Bekah ni. Sekarang tak balik-balik, dan silap-silap air bulan, dia dah tahu balik pun akan jadi kluster mahkamah, mungkin tak balik-balik. Saya tak cakap, saya tak rujuk pada mana-mana insan yang hidup ataupun yang telah mati. Tapi itulah realiti dia tuan-tuan. Itu sebab kalau tak nak dianiaya orang, gunalah resmi Datuk Seri Najib. Itu pun Datuk Seri Najib, walaupun dia tak aniaya orang, walaupun dia terlalu soft, dia tak nak letak pasir kat periuk nasi orang, dia tak adalah mendakwa anak-anak Mahathir, dia pun tak buat angkara mendakwa Muhyiddin. Muhyiddin ni patut dah boleh kena treason tuan-tuan bila dia buat kudeta dulu. Begitu juga dengan Zeti Akhtar Aziz, begitu juga dengan Tan Sri Abu Kasim. Itu semua sekali yang terlibat tansi-tansi yang buat kudeta ni, saudara, dia orang ni semua boleh kena treason ataupun boleh didakwa kerana cuba menumbangkan sebuah kerajaan yang dipilih secara demokratik. Datuk Seri Najib tak buat. Last sekali dia menjadi mangsa. Tapi tak apa tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak akan menguji Datuk Seri Najib lebih daripada ujian yang mampu dia hadapi. Saya yakin semua ni ada hikmah. Kurang-kurang tuan-tuan, Datuk Seri Najib ni, dia ni semua, dia baik dengan semua orang. Dia ingat semua orang baik macam dia. Sekarang ni kurang-kurang dia tahu yang mana kawan, yang mana lawan. Yang mana yang dia ingat budak dia, mana yang dia ingat orang dia. Last sekali orang tu masukkan dia dalam penjara. Pun ada juga. Saya tak rujuk pada sesiapa, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ada lagi soalan? Ya. Kita bakal berdepan dengan PLN6 negeri. Kenapa pemimpin veteran senior dalam kerajaan perpaduan mengkritik antara parti secara terbuka di media? Itu saya rasa saya dah jawab tadilah. Sebenarnya ini bukan pendirian parti-parti tersebut, bukan pendirian DAP, bukan pendirian UMNO. Kalau tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh contohnya siapa nama? Ismail Sabri, itu bukan pendirian UMNO. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Isyamuddin Tun Nusid, itu bukan pendirian UMNO. Jadi kena fahamlah tuan-tuan, kena faham. Okey, sama jugalah yang Ramasami keluarkan, Hasan Karim keluarkan, itu bukan pendirian parti mereka.
Jadi jangan kita tolak pemimpin DAP, tolak pemimpin PKR kerana satu dua orang yang buat kenyataan yang menggores hati kita. Sebab masing-masing ada kepentingan masing-masing. Masing-masing ada kerisauan, kebimbangan masing-masing. Itu hak dia. Kan? Kita pun tak boleh nak nafikan hak Lim Kit Siang untuk bersuara. Biarlah dia bersuara. Cuma kita patutnya tak perlu jawab kenapa dia buat macam tu. Tapi bila dia dah buat macam tu berterusan, terpaksalah kita jawab akhirnya. Kan tak cantik tu. Kan? Okey? Okey, Dok. Rakyat sudah nampak bahawa UMNO bukan lagi payung untuk melindungi perjuangan orang Melayu. Sebaliknya sekarang menumpang payung, iaitu parti lain pula. Demikian dia Kerusi UMNO Selangor. Ini ayat-ayat manusia yang kecewa lah. Norma ni dia kecewa sebab yalah, dia tak dapat jadi calon, kan? Dah berpuluh tahun dia jadi calon, kan? Tak dapat jadi calon sekali, dia sabotaj parti sampai kena pecat, kan? Mula-mula kena gantung je, tapi dia minta supaya dipecat. Maknanya hati dia pada parti ni dah tak ada. Dan saya begitu yakin dia akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri tak lama lagi. Jadi apa juga keluar daripada mulut Norma ni sudah pastilah akan menguntungkan Perikatan Nasional, kan? Sudah pastilah dia nak berkempen untuk Perikatan Nasional sebab dia sendiri keluar kenyataan mengatakan dia bersedia untuk berkempen untuk pihak PAS, berkempen untuk pihak Bersatu. Perikatan Nasional lah tu, kan? Biarkan si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Okey? Ada lagi? Datuk Seri Azarina mengatakan pemimpin penting diri. Ya. Jadi ejen dalaman perpecahan apabila tidak dipilih jadi calon. Apa langkah kepimpinan UMNO untuk mengelak perkara sama berulang pada PRN akan datang? Okey, kalau kita lihat, kita dah hidu benda-benda ni berlaku awal. Itu sebabnya kita tengok tindakan diambil untuk menggugurkan orang macam Syahidan Kasim digugurkan, Norma digugurkan. Kerana kita dah tahu dia orang ni loyalty pada UMNO tak ada. Ada juga yang digugurkan. Buruk-buruk Datuk Seri Tajuddin ni, saya nak beritahu Datuk Seri Tajuddin ni 3 kali dia di offer untuk masuk PAS untuk bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Dia tolak. Jadi saya haraplah satu hari nanti kita perkenankanlah supaya dia dibenarkan untuk masuk UMNO balik. Kerana bila dia tolak untuk menyertai parti lain tu, maknanya sayang daripada UMNO tu ada. Buat silap ni macam saya lah. Saya ni apa dulu saya tak cakap pasal presiden kan. Jadi kalau saya boleh diampunkan, saya harap Datuk Tajuddin pun istiqamah lah. Bantulah UMNO ni melalui cara kalau tak ada jawatan dalam UMNO, bukan ahli pun tak apa. Yang penting bantu UMNO ni. Saya yakin sikit hari lagi pemimpin-pemimpin UMNO ni lembut hati, dia akan bagi Datuk Tajuddin masuk balik. Saya kagum lah kerana dia kata dia nak mati dalam UMNO. Saya harap lebih ramai orang-orang UMNO mencontohi Datuk Seri Tajuddin Rahman ni, InsyaAllah. Okey? Okey, Dok. Wee Ka Siong menyerang kerajaan perpaduan secara terbuka. Apa beza kritik dan beri pandangan? Kenapa? Ini kita kena faham lah. Kita kena faham. Sebenarnya awal lagi lah Datuk Seri Wee Ka Siong ni nampak dia punya tak betul sebab dia tanda tangan aku janji. Dia tahu kuasa yang ada pada ketua parti yang telah pun dia berikan melalui aku janji yang dia tanda tangan. Dia tak sepatutnya tanda tangan SD untuk memberikan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi akibat daripada SD yang dia tanda tangan ni, sudah pastilah orang dah tak percaya kat dia. Bila orang dah tak percaya kat dia, macam mana dia nak jadi menteri di bawah kabinet Anwar Ibrahim, sedangkan dia memberikan SD kepada Muhyiddin Yassin.
Jadi bila tak jadi menteri ni, kita nampak seolah-olah macam dia ni jadi pembangkang. Sebenarnya boleh je nak bagi idea-idea yang bernas terus kepada YB Anthony Loke kan. Tapi dia mengambil keputusan untuk menggunakan media sosial. Mungkin dia rasa dengan berbuat demikian dia boleh lebih popular. Ini pun kita tak boleh nak kata apa sebab ini hak dia. Sebab media sosial pun media sosial dia kan. Cuma bila dia buat macam ni, orang tahulah bahawa pendirian Presiden MCA ni bukan bererti semua MCA ni nak bertelaga dengan kawan-kawan dalam kerajaan perpaduan. Mungkin ini kekecewaan, frustration Presiden MCA kerana tidak berada dalam kerajaan. Besok lusa kalau tiba-tiba dia duduk dalam kerajaan, mungkin dia akan ambil pendekatan collective responsibility kan. Sekarang ni tuan-tuan nak buat macam mana? Kita berkongsi kerajaan. Bila berkongsi kerajaan ni tuan-tuan kan, kek tu jadi kecil, nak diagihkan kepada ramai orang memang tak boleh kan. Itu sebab kita cakap itu hari menang dia kat Johor tu, masa tu PKR dah down, Bersatu dah down, GTA dah down, semua orang dah down. Buatlah pilihan raya. Tapi apa ni Wee Ka Siong buat? Dia dalam kerajaan Muhyiddin, kerajaan Muhyiddin dan juga kerajaan Ismail Sabri. Patut dia bagilah nasihat supaya buat pilihan raya cepat. Kalau kita boleh memerintah secara bersendirian, mungkin kedudukan Datuk Seri Wee Ka Siong sebagai menteri masih kekal kan. Sekarang ni nak buat macam mana? Dia ada 2 kursi, itu pun di kawasan Melayu kan. Takkan nak ambil kota yang patut diberikan kepada DAP bagi pada dia. So janganlah buat orang serba salah. Memang susah kalau berkongsi ni tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Itulah yang harga yang kita perlu bayar bila kita gagal untuk mendapat sokongan daripada rakyat. Rakyat tidak memilih satu parti pun menjadi kerajaan. Rakyat nak supaya kita dapat seorang sikit kan, last kali terpaksa bergabung. Nak buat macam mana? Ini pilihan rakyat. Kemudian bila KWSP tak lulus, bila itu tak dapat, bila ini tak dapat, rakyat bising. Padahal dia yang buat keputusan macam ni kan. Itulah saya nak beritahu. Bukan kita yang pilih nak bekerjasama kan. Sama jugalah dengan Ismail Sabri ni, yang menitahkan supaya kahwin walaupun dalam keadaan terpaksa. Kalau ikut bahasa Ismail Sabri yang cukup mulia bahasa dia ni kan, dia tanpa sedari bahawa dia menghina keputusan kebawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong. Patutlah tuanku marah kan. Ini khabar angin dengar cerita macam tuanku marah kan. Memang patut pun. Dia tak pandai jaga mulut. Tapi janganlah cakap macam kita bercakap. Kita bercakap ni kadang-kadang memanglah leza kan. Kalau tak leza, macam mana kau nak faham? Betul tak? Memang kita cakap ni leza sikit. Tetapi kau tu Perdana Menteri dulu kan. Bila kata kahwin paksa, macam tuanku arahkan supaya UMNO dengan PH kahwin paksa. Mana boleh keluar ayat macam tu kan. Sebenarnya tuanku minta supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan PH. PN tak nak. Sebab Muhyiddin tak nak jadi timbalan Perdana Menteri. Dia nak jadi Perdana Menteri. Dia tak kisah kalau Anwar jadi timbalan dia. Tapi Anwar punya parti ada 88 kerusi. Dia punya parti ada 73 ketika itu. Takkanlah Anwar nak bagi dia jadi Perdana Menteri. Cubalah guna otak yang waras sikit. Betul tak? Jadi saya rasa cukup lah. Kita nak pergi masjid ni tuan-tuan. Jadi saya ucap saya ucap jutaan terima kasih kepada semua yang menonton. Minta tolong share live saya pada malam ni.